Assalamualaikum, bertemu lagi kita. Hari ini saya akan pergi berkhusus ke Pulau Pangkor dan keluarga saya akan tinggal bercuti di Lumut ya. Jadi kesempatan berkhusus ni saya ambil untuk membuat review tentang Pulau Pangkor. Okey, kami pun dah sampai di JT Lumut. Jadi di sini kami akan berpecah. Saya akan ke Pangkor menaiki feri dan keluarga saya akan tinggal di Lumut ni. Dia orang akan menjamu selera. Tiket pun dah ada di bawah tajuk Angkasa Negeri Perak. RM14 tiket pergi balik. Sekarang ni saya menuju kepada kawan-kawan saya yang dah sedia berkumpul di JT ya. Okey, nampaknya dia orang dah ada ni. Ada yang mengambil peluang melepaskan hajat sebelum menaiki feri. Bagi saya dan rakan lain yang tak perlu ke tandas, kami terus sajalah masuk ke dalam ni. Okey, sekarang ni kami dah diarahkan ke feri. Jadi sambil berjalan ni, saya akan ceritakan sedikit tentang Pulau Pangkor. Pulau Pangkor ni ialah pulau ketiga terbesar di negeri Perak dengan keluasannya ialah 2,200 hektar dan jumlah penduduknya dianggarkan seramai 25,000 orang. Okey. Terima kasih. Okey, dah boleh masuk sebab feri dah ada. Jadi sambil berjalan masuk ni, kita tengok apa yang boleh kita sampaikan lagi ya. Dari sini kita boleh nampak pulau-pulau lain di sini yang digelar sebagai Pulau Sembilan. Ini semua adalah rakan-rakan saya, iaitu ahli jawatankuasa Angkasa Negeri Perak. Kami ada kursus di sana. Jadi saya tak maulah nanti kalau bawa keluarga tak berapa seronok di pandangan kawan-kawan. Jadi keluarga saya tinggal di Lumut. Okey, JT baru ni, saya pun dah lama tak ke Pangkor sebenarnya, mungkin 5-6 tahun. JT baru ni kita kena berjalan agak jauh sedikit ya, ke tengah sedikit. Tapi tak apalah, bolehlah kita jadikan ianya sebagai exercise. Kalau sebelum ni saya lebih suka mengambil bot dari JT Marina, kerana dari JT Marina hanya mengambil masa 10 minit sahaja. Itu feri dah ada. Tapi dari JT Lumut ni dia mengambil masa antara 30 hingga 35 minit. Memandangkan kami pergi dengan kelompok, jadi mau tak mau kenalah melalui JT Lumut ni. Okey, so ini jalan masuk ke dalam feri, mesra feri Sdn Bhd. Dan dalam perjalanan masuk ni kita ada QR code yang kita kena scan juga untuk mematuhi SOP. Dan kami difahamkan bahawa setiap orang mesti wajib memakai mask sepanjang perjalanan ke Pangkor. Okey, kami dah dapat tempat duduk dalam kelompok kami. Kami bergerak ni dalam 14 orang pada hari ini. Alhamdulillah dah selamat sampai ke Pulau Pangkor. Pemandangan di Pulau Pangkor ni memang sangat cantik. Airnya memang sangat cantik lah. Saya memang suka sebenarnya pemandangan di Pulau Pangkor ni. Tak perlu pergi jauh-jauh, di Pulau Pangkor je dah ada pemandangan yang indah, pantai yang cantik. Dan apatah lagi Pulau Pangkor juga telah diisytiharkan sebagai pulau bebas cukai. Jadi apa yang ada di Langkawi ada juga di Pulau Pangkor. Okey, di sebelah sana tu adalah penumpang yang nak menuju ke Lumut. Jadi dia bagi pada dua, kerana sebelah untuk ke JT Marina, sebelah lagi ke JT Lumut. Okey, dari sini kita boleh melihat selamat datang ke Pulau Pangkor. Dan di sebelah kanan tu adalah custom, pejabat custom, sebab sekarang dah jadi duty free. Jadi bila kita keluar daripada Pulau Pangkor nanti, kita akan disemak lah apa yang kita beli ya. Kalau satu malam kita tak boleh lah bawa balik barang duty free tu banyak-banyak. Kalau 2 malam okey lah.
Memang berwajah baru lah pada saya Pangkor ni ya, berbanding dengan kunjungan saya yang lepas. Sebelah sana tu ialah tempat menunggu bagi penumpang untuk ke JT Lumut. Jadi perjalanan ni memang agak jauh, dan ni kita dah sampai ke area di mana teksi-teksi menunggu. Tapi kalau dulu tak ada crowded macam ni ya, ada jual-jualan yang sangat sempit, menyebabkan perjalanan ni menjadi sempit ya. Tapi tak apalah, mungkin sebab dah ramai pelancong datang, jadi bolehlah peniaga ni mengambil kesempatan untuk mendapatkan wang lebih. Tapi rasa macam tak berapa selesa lah macam ni ya, terutama pada musim pandemik COVID ni. Okey, kita teruskan lagi perjalanan. Jadi memang rasa macam panjang pula perjalanan berbanding yang lepas, untuk menuju ke kawasan teksi. Selain dari menjadi pulau bebas cukai, Pulau Pangkor juga mempunyai banyak tempat-tempat yang menarik untuk dilawati ya, seperti tempat-tempat yang bersejarah. Jadi nanti kita akan ambil peluang untuk melawat tempat-tempat tu. Kita akan paparkan di dalam video kita ni. Contohnya seperti Batu Bersurat, Kota Belanda, tempat di mana perjanjian Pangkor dijalankan ya. Dan di Pulau Pangkor ni juga dah ada masjid-masjid yang cantik. Kita dah ada ramai Cina Muslim di sini. Jadi tak sabar rasanya, sebab masjid Cina tu baru je dirasmikan, tak sampai 2 tahun. InsyaAllah dalam perjalanan kami nanti kami akan ke Masjid Cina. Okey, hotel yang menempatkan kami pun telah datang mengambil dengan kenderaan mereka, ditambah lagi dengan kenderaan awam ni. Jadi terlihatlah macam mana perjalanan kita menuju ke Pangkor Bayview Hotel. Kata orang Perak menjadi abang ni. Painting ni ada di SMS. Itu yang di situ tahu apa? Itu kan kita orang apa juga. Ya. Foto dia. Dia ada lebih bakang tuan-tuan lah. Sebenarnya perjalanan ke Pangkor Bayview Hotel tu taklah jauh sangat jika melalui laluan Pasir Bogak, tetapi oleh kerana ada tanah runtuh, jadi semua kenderaan perlu melalui laluan Sungai Pinang ni. Jadi laluan melalui Sungai Pinang ni memang jauh, berliku dan agak sempit jugalah, melalui beberapa kali bukit bukau untuk sampai ke Teluk Nipah di sebelah sana. Jadi kita nikmati sajalah perjalanan ni, yang kadang-kadang rasa macam gerun juga kerana kereta ni terpaksa melalui bukit yang tinggi, curam dan juga sangat seliku tajam Tapi tak apa, sebab ramai kita pun tak adalah terasa sangat sambil bual-bual aja. Kita layan je sembang sahabat-sahabat saya ni yang menggunakan bahasa Perak sejati ni ya. Lagi kuat daripada kau ni. Itu tinggal lawan. Boleh ya? Boleh kat tepi ya? Okey, kami dah sampai ke kawasan Teluk Nipah. Inilah dia tempat di mana ramai pelancong dan juga pengunjung dari dalam negara kita juga. Tapi sebab musim pandemik COVID ni kuranglah sikit. Pantai di sini memang cantik, air dia cantik.
Dan ni kami membelok di kiri ni untuk menuju ke Pangku View Hotel. Ni kami dah sampai dah ni ya, ke kawasan Pangku View Hotel. So sekarang ni proses check in, dan sekejap lagi insyaAllah kami berehat sekejap, makan, berehat sekejap, dan lepas tu program pun akan bermula. Ni saya dah dapat kunci bilik saya, dan saya kena naik tingkat atas nampaknya. Yang lain di tingkat bawah saja. Okey, sambil-sambil tu ya, kepada yang tak pernah subscribe saya, jemputlah subscribe, like, dan kalau boleh tinggalkanlah komen ya. Terima kasih. Ayoy, aku pakai backpack kena naik. Padan muka. Lagak sangat kan bawa backpack, tak macam orang lain, macam Akademi Fantasia. Tahu-tahu kena naik tingkat atas, tapi setingkat je naiknya. Jadi bilik saya pun tak jauh je daripada tangga tu. Okey. Jadi inilah bilik saya, bilik 508. Tak tahulah macam mana rupa keadaan dia. Okey. Nampaknya kita ada katil double dan juga single. Oh, luas bilik ni. Cuma rezeki saya tinggal seorang. Jadi bolehlah dari katil ke katil. Dari tadi duduk sebut hotel, rupanya Pangku Bayview Beach Resort ya. Salah sebut dari tadi rupanya. Okey, ni dari tingkap saya ni pemandangannya macam mana pula ya? Tak menarik sangatlah sebab saya menghadap ke belakang, tak menghadap ke pantai kan. Tapi bolehlah sebab bilik memang luas. So memang bilik ni sepatutnya untuk 3. Okey, kami dah selesai slot pertama pada pukul 5 tadi. Jadi kami ambil kesempatan untuk berjalan-jalan di pantai. Ni ada Sufli dan Ashraf, sahabat saya yang sama-sama kami daripada Ipoh. Puan Masyitah pun ada sekali ni. Ni geng-geng kami ni selalu bersama ni. Laut hari ni nampak macam bergelora sangat. Jadi semua yang dah hadir kat sini tidak dibenarkan untuk turun ke laut. Memang ombak agak tinggi. Jadi ramai nampaknya anak-anak yang kecewa tak dapat mandi. Macam kami yang memang tak nak mandi tak apalah, tapi ada kanak-kanak yang dah siap dengan pakaian mandi tu tak boleh turun. Jadi kita orang bercadang nak cari minum petang lah. Walaupun dah ada minum petang tadi, tapi nak cari minum petang yang berada di tepi pantai ni. Okey, tengok laut memang tinggi ombak dia. Okey, ni ada, kalau kat kampung saya ni dia panggil tepek pisang. Pisang tu dibakar, di dalamnya diletakkan kelapa. Setengah orang panggil lemping pisang. Okey, harganya hanya RM1.50 je pun. Jadi bolehlah kalau nak dipadankan dengan kopi. Cuma tempat duduk kat situ memang tak ada. Dan kat sini ada kerang bakar. Sempatlah saya tanya kenapa kerang musim ni kecil. Dia kata sebab memang waktu macam ni kerang tak berapa besar sangat lah. Jadi kepada peminat kerang, bolehlah membeli kerang dah siap dah dalam bekas-bekas tu. Ramah betul adik ni. Tapi suara tak dengar sebab bunyi angin dan ombak sangat kuat. Banyak betul pilihan makanan yang ada kat sini ya. Tinggal lagi sebab perut tak adalah berapa lapar sangat. Belah sana tu ada kedai, ada hotel dan ada juga kedai perfume, duty free perfume. Jadi kalau nak buat buah tangan, minyak wangi boleh lah. Okey, dekat sini ada kedai menjual benda-benda seperti nugget, air kelapa dan juga ni yang paling best saya rasa,
Satu bekas RM10. Ada ketam bakar, ada udang goreng tepung dan berbagai lagi. Jadi bolehlah nak layan selera. Kita orang ni semua nampak macam minat kat jagung je, orang kampung betul Jadi petang ni kita dah order jagung ni 3 ketul RM10. Kita minta dia potong-potong kan, supaya senang kita orang nak makan sikit-sikit je, dan nak cari tempat minum kopi. Adik ni kata sebelah sana ada tempat minum kopi, jadi dia akan hantar jagung tu ke sana nanti. Masih tahu. Sian ayuh. Bukuk perangai makan jagung macam tu. So kita orang duduk-duduk lepak makan jagung dan minum kopi kat sini. Dapat pula menengok monyet ni mencuri jagung kami. Siap bawa geng lagi. Kita layankan aja. Nak marah pun tak boleh kan, kita yang cuai. Ni tungkul-tungkul je ni yang dalam beg plastik ni. Tu dia dah bawa geng dia tu, curi tungkul jagung tu, bawa lari. Seronok lah sebab kelainan kan daripada duduk kat kampung. So dah selesai dah kita orang minum petang, dan kita orang pun berjalan kaki balik ke resort kita orang tu. Ni sebab ada pulau tu, tak ada gelora sangat. Ni Ashraf dekat kan. Bila dia naik tu bot gitu, lepas tu dia turun bawah ramai yang betul-betul. Pukul 12 malam dah bisa sampai. Mama tak dah mula cari dah mana pergi grup ni belajar. Betul sakit. Kalau saya buat bola saya. Memang menarik kan suasana petang di Teluk Zufah ni. Jadi bolehlah bawa keluarga berkunjung ke sini. Yang baju biru tu ialah pengurusi Koperasi Guru-Guru Melayu Taiping yang memiliki hotel perdana tu ya. Okey, ini makan malam kami. Dia ada ketam apa? Ketam rebus agaknya. Lepas tu ada sotong goreng tepung. Ada ayam bakar, ada juga ikan bakar. Ada juga mi goreng, macam-macam ada malam ni. Lepas tu katanya nanti ada ikan masak steam. Jadi kita tunggu ikan masak steam dulu lah sekejap, sebelum kita start makan. Nanti kalau dah start makan tak boleh ambil gambar. Okey, sana meja kaum Adam, ada 2 meja. Okey, ni ikan ni pun waktu ambil gambar ni macam ikan ni letak terus kena sambal. Ikan masak steam. Okey, sini ada papan kenyataan yang memaparkan apa-apa saja program yang ada di sini, yang memaparkan rate-rate yang ada di sini serta gambar mereka yang pernah mengunjung di sini. Jadi hari ni kami dibawa untuk tour sikit lah di Pulau Pangkor ni. Selepas program slot pagi, kami dibawa tour untuk melihat Pulau Pangkor sebelum kami balik. Inilah dia masjid Cina yang saya cakap tu memang cantik ya. Masjid ni sudah lama lah? Kurang 2 tahun 3 tahun. 2 tahun lah. Oh, okey. You sini kan? Solat sini. Pemandu tadi tu nama dia Muhammad. Dia ialah Cina Muslim. Masjid Cina ni juga dinamakan Masjid 1000 Doa kerana terdapat banyak doa di dinding masjid ni, atau nama sebenarnya Masjid Khiriah. Terletak dalam daerah Sungai Pinang Kecil. Okey, jom kita masuk dan tengok keindahan masjid ni. Ni ialah kawasan solat wanita di sebelah bawah, tapi kawasan solat wanita ada juga di sebelah atas. Jadi saya milih untuk naik ke kawasan solat di sebelah atas. Kita orang singgah sini untuk solat zuhur dan asar jamak lah. Luaslah dekat atas ni lagi berbanding dengan di bawah tu ya. Okey, ini pemandangan masjid ni daripada atas. Boleh lihat banyak doa di dinding-dinding masjid tu. Ini masa ni jemaah lelaki dah keluar dah.
Okey, jadi sekarang ni selesai zuhur, kita orang bergerak ke satu lagi masjid yang popular di Pulau Pangkor ni, iaitu Masjid Terapung. Agak jauh lah. Okey, kita dah sampai dah kawasan Masjid Terapung. Kita nak kena buat U-turn untuk parking di sebelah kanan jalan, di sebelah kiri jalan nanti ya. Jadi saya ambil di gambar sebab memang cantik lah kawasan laut di Masjid Terapung ni. Cantik betul pada saya. Okey, kita dah dapat tempat untuk parking. Jadi kita ambillah kesempatan hadir di sini untuk melihat-lihat keadaan sekelilingnya. Rupa keadaan lautnya yang sangat cantik, rupa keadaan masjidnya yang sangat indah. Masjid Terapung ni juga nama sebenarnya Masjid Al-Badar, ataupun lebih popular dengan nama Masjid Seribu Selawat. Begitu juga seperti Masjid Cina tadi. Di dinding Masjid Terapung ni terdapat salawat-salawat, ditulis dengan tulisan salawat. Jadi sebab itulah nama lain bagi Masjid Al-Badar ni ialah Masjid Seribu Selawat. Jadi kita ambil kesempatan masuk, kita buat solat sunat tahiyatul masjid, dan juga kita rakam sedikit keindahan Masjid Seribu Selawat ni. Jom ikut. Ni ialah ruang solat muslimat ya. Okey, tidak jauh dari Masjid Terapung tu terdapat Kota Belanda. Kota Belanda ni dibina oleh Syarikat Hindia Timur Belanda pada tahun 1670. Tujuannya adalah untuk menyimpan biji timah yang diperolehi dari negeri Perak. Perak kita tahu memang kaya dengan biji timah. Walau bagaimanapun, pada tahun 1690 Kota Belanda ni pernah dibinasakan oleh penduduk Perak kerana tidak puas hati dengan cara Belanda memperolehi biji itu, dan kemudiannya dibina semula pada tahun 1749. Begitulah, ada beberapa proses yang berlaku, dan jika anda datang ke sini, anda boleh membaca sendiri sejarah tentang Kota Belanda ini. Selain dari tempat-tempat bersejarah yang boleh anda lawati, di Pangkor juga anda bolehlah membeli belah buah tangan sedikit untuk dibawa pulang, kerana Pangkor ni seperti saya kata tadi adalah telah diisytiharkan sebagai pulau bebas cukai. Jadi bolehlah bawa pulang coklat, minyak wangi, dan juga yang paling utama, yang popular di Pangkor ni ialah hasil laut Pangkor, di mana di sini banyak dijual ikan bilis, ikan kering, udang dan berbagai-bagai lagi. Ada banyak pilihan kedai yang boleh anda kunjungi. Kedai-kedai ni terletak tak jauh pun sebenarnya daripada jeti. Jadi dari sini nanti kami hanya perlu ke jeti dengan berjalan kaki. Jadi saya pun tak melepaskan peluang masuk ke kedai coklat ni untuk bawa pulang buah tangan kepada ahli keluarga. Harga pun macam tak beza sangat lah dengan Langkawi ya, sebab biasa saya pergi Langkawi macam ni lah harga dia. Jadi kami pun boleh kata semualah kami yang datang ni membeli coklat, sebab ikan bilis ni macam di sebelah Lumut pun ada lagi kan, tempat lain pun ada juga, tapi coklat ni kurang lah, tempat lain agak mahal. Ikan bilis kawan lama ke Jin? Kawan lama ke? Wah, banyaknya. Jadi jangan risau kalau tak cukup duit ya, sebab berhadapan dengan kedai-kedai ni ada deretan bank-bank. Jadi bolehlah nak keluarkan duit untuk tambah perbelanjaan. Dah selesai dah kami shopping, dan dikabarkan bahawa ada feri pukul 3.30. Jadi kami pun bergegas ke
jeti untuk mendapatkan feri pukul 3.30 ni. Jadi dalam perjalanan pulang ni kita kena melalui pemeriksaan custom ya. Jadi custom akan memeriksa sekiranya kita ada bawa balik kain batik berlebihan dan sebagainya. Jadi ni kawasan pemeriksaan custom, ada dia tegaskan di situ tentang kain batik. Okey, jadi ni kita orang pun dah masuk untuk pemeriksaan custom. Jadi alhamdulillah semua lepas, sebab tak ada siapa pun sebenarnya yang beli kain batik. Jadi sekarang ni kita masuk ke ruangan menunggu, tapi sebenarnya kami tak perlulah menunggu sebab feri dah ada. Jadi hanya nak kemas-kemaskan sedikit beg lah sebab banyak beli barang tadi kan. Lepas tu kita orang pun teruslah berjalan ke arah feri yang telah menunggu untuk trip pukul 3.30 petang. Okey, laluan masuk ni dia telah bahagikan kepada dua, iaitu satu untuk ke jeti Lumot dan satu lagi untuk ke jeti Marina. Dan yang sebelah sana yang feri kuning tu adalah feri yang baru sampai daripada Lumot lah, daripada Marina lah. Jadi ni dah boleh masuk dalam dah terus, dan mereka yang di feri ni pun sangat membantulah. Jadi saya tak buat rakaman dalam feri. Ini kami dah sampai dah ke jeti Lumot dan sedang bergerak keluar. Jadi saya rasa itulah saja perkongsian yang dapat saya paparkan untuk video saya kali ini. Datanglah melancong ke Pulau Pangkor. Saya rasa memang menarik Pulau Pangkor. Jadi untuk video yang akan datang, kita akan paparkan tempat-tempat yang lain nanti. Sehingga itu, terima kasih kerana menonton. Terima kasih subscribe. Assalamualaikum.